persekolahan tahun 2020, KPM telah memutuskan bahawa semua sekolah termasuk kolej vocational di bawah KPM di negeri-negeri terlibat akan ditutup bermula pada 9 November 2020 sehingga ke hari akhir persekolahan tahun ini, iaitu pada 17 Disember 2020 bagi negeri kumpulan A dan 18 Disember 2020 bagi negeri kumpulan B. Penutupan ini melibatkan 74% daripada jumlah keseluruhan sekolah di bawah KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nur Husnina Hazika binti Zainal, wartawan anda dari Nina Hazik TV. Mana yang anda telah ketahui, negara kita telah dilanda dengan wabak COVID-19 sejak Mac 2020. Bukan negara kita sahaja yang telah dilanda dengan wabak COVID-19 ini, malah seluruh dunia turut terkesan dengan wabak COVID-19 yang dikatakan datang dari Wuhan, China ini. Bagi mengekang wabak ini dari terus menjadi barah dalam negara kita, Kerajaan Malaysia telah mengambil beberapa langkah inisiatif dengan mewujudkan Perintah Kawalan Pergerakan. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini dilakukan, kaedah pembelajaran dan pengajaran juga dilakukan secara di atas talian. Hal ini bagi melindungi tenaga pengajar dan juga para pelajar daripada wabak COVID-19 ini. Ia menjadi satu cabaran yang besar buat guru-guru dan para pelajar yang sudah terbiasa mengamalkan cara pembelajaran dan pengajaran secara tradisional, iaitu secara bersemuka. Bukan mereka sahaja, ibu bapa dan juga pengusaha tadika juga turut terkesan akibat penutupan sekolah ini. Pembelajaran secara di atas talian, pembelajaran secara bersemuka. Apa pilihan anda? Mari ikuti saya mendengar luahan hati mereka yang terjejas akibat penutupan sekolah ini. Sebagai pelajar universiti tahun pertama, saya memilih untuk mempunyai kaedah pembelajaran secara bersemuka. Hal ini kerana sebagai seseorang yang tidak pernah mempunyai sebarang pengalaman untuk hidup berdikari, saya ingin merasai indahnya hidup di alam universiti. Selain itu, pembelajaran dua hala juga sukar dilakukan kerana pelajar berkemungkinan menghadapi masalah rangkaian internet apabila kelas dijalankan. Melalui pembelajaran secara bersemuka, pelajar lebih mudah untuk berinteraksi dan bertanyakan sendiri soalan mengenai pembelajaran kepada pensyarah. Dari segi pembelajaran, ia adalah sukar kerana seperti saya memerlukan tunjuk ajar secara fizikal daripada kawan-kawan saya untuk saya lebih memahami sesebuah tajuk yang dipelajari. Encik Basit. Ya. Ada soalan? Cuba buka kamera ni. Oh, boleh cepatlah. Okey. Okey, mari. Antara cabaran dan kekangan yang paling utama semasa pengajaran dan pembelajaran secara atas talian adalah untuk memastikan keberadaan murid sepanjang kelas berlangsung. Amat sukar untuk kami guru memastikan sama ada murid mengikuti sepenuhnya ataupun tidak secara atas talian. Yang kedua adalah kami tidak boleh memastikan sama ada pelajar memberi tumpuan yang sepenuhnya ataupun tidak sepanjang kelas berlangsung. Jadi sekiranya diberi pilihan sama ada bersemuka ataupun secara atas talian, kami guru lebih menyukai secara bersemuka kerana kami dapat memastikan keberadaan murid, kami dapat memastikan sama ada murid faham atau tidak, dan kami dapat memastikan sama ada murid fokus atau tidak semasa pembelajaran dan pengajaran berlangsung.
sebagai ibu bapa, macam saya ni ibu yang bekerja, mempunyai 5 orang anak. Untuk bantu dari segi pembelajaran secara online ni memang susah lah. Daripada segi satu faktor dia, macam saya bekerja, dah penat dekat tempat kerja, balik nak mengajar dengan anak lagi, menjadi satu bebanan kat saya lah. Kalau boleh memang nak biarlah pembelajaran anak ni secara bersemuka. Kita bersemuka, anak-anak akan lebih faham apa yang diajar dan berdisiplin. Turut terkena tempias akibat penutupan sekolah, Pengetua Tadika ELF ini juga berkongsi rasa ataupun luahan hatinya kepada saya. Beliau mengatakan jika ibu bapa mampu ataupun mahu membayar yuran sepenuhnya, maka mereka tiada masalah untuk menyediakan kelas secara di atas talian. Namun jika ibu bapa tidak mahu membayar, maka mereka terpaksa menghadapi masalah kekurangan pendapatan untuk menampung segala perbelanjaan. Beliau lebih memilih kaedah pembelajaran secara bersemuka. Hal ini kerana agar anak-anak muridnya lebih memahami dan pekerjanya akan berasa lebih terjamin dengan pekerjaan mereka ketika itu. Apa yang boleh saya rangkumkan ataupun secara kesimpulannya, rata-rata memilih kaedah pembelajaran dan pengajaran secara bersemuka. Hal ini kerana bagi pelajar, mereka lebih mudah untuk berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan kawan-kawan serta guru. Mereka lebih mudah untuk senang untuk bertanyakan soalan tanpa ada halangan di teknologi. Dan bagi para guru pula, mereka lebih senang mengawal keberadaan murid-murid sepanjang pembelajaran dan pengajaran diadakan. Bagi ibu bapa pula, mereka juga dapat mengawal anak-anak dan juga anak-anak mereka akan jadi lebih berdisiplin. Belajar pokok gaharu, guna traktor lajunya meluru. Murid belajar tanpa guru, menghadap komputer setiap penjuru. Oleh itu, marilah kita sama-sama memikul tanggungjawab ini untuk merealisasikan impian semua orang untuk kembali hidup seperti sedia kala. Anda golongan kayangan, anda golongan mahir, tak kira anda di golongan yang berada di mana, anda haruslah juga memikul tanggungjawab ini dengan mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan agar rantaian wabak COVID-19 ini dapat diputuskan dan kaedah pembelajaran dan pengajaran juga dapat dilaksanakan secara bersemuka. Oleh itu, silalah patuhi segala SOP yang telah ditetapkan. Bermimpilah setinggi langit, lalu bekerja keraslah untuk mencapai impian itu. Dengan izinnya, insya-Allah kita boleh melakukannya. Sekian sahaja laporan berita daripada saya, Nur Husnina Hazika binti Zainal, untuk anda. Teruskan menonton segala video yang telah kami sajikan di saluran YouTube Ina Hazik TV. Sekian, terima kasih.